Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam mengenang jasa para guru dengan Majlis Kesyukuran Peringkat Kebangsaan. Siri baharu mata wang negara akan menggunakan istilah dolar Brunei bagi menggantikan ringgit yang dijadual diedarkan pada separuh pertama tahun 2026. Bagi memastikan kelancaran majlis sambutan Hari Guru ke-35, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan raptai penuh. Raptai tersebut diadakan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis sambutan Hari Guru akan diadakan esok dengan tema Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Acara kemuncak sambutan pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru serta pameran. Tema pameran pada tahun ini ialah pengajaran masa hadapan, iaitu kemampanan pendidikan, dan tema ini menonjolkan sifat berwawasan tinggi ataupun jauh para pendidik dan guru yang berdedikasi dalam menerapkan amalan pendidikan hijau sejajar dengan Pelan Pendidikan Hijau 2025-2035 dalam pengajaran dan pembelajaran di institusi-institusi pendidikan negara serta memberikan tumpuan kepada usaha mempersiapkan pelajar untuk masa depan yang lestari. Bersempena sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam ke-35, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah diikuti dengan bacaan ratib al-atas, doa kesyukuran dan doa peliharakan Sultan. Majlis disertai oleh para pegawai, guru serta pelajar di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan. Kementerian Pertahanan mengadakan majlis ceramah khas sempena sambutan Maulidur Rasul bagi Perhimpunan Lelaki dan Perhimpunan Wanita. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Lebih 3,700 pengunjung direkodkan melawat bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Galeri 3 sepanjang bulan Rabiul Awal. Bilik tersebut dibukakan kepada orang ramai. Petang tadi diadakan majlis berselawat bagi menandakan penutupan bilik berkenaan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lara Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan.
Mesyuarat pertama peringkat Menteri Jawatankuasa bersama JCMM merupakan platform mengukuhkan kerjasama strategik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura, mempertingkatkan penyelarasan institusi serta mendukung hasil yang lebih berimpak. Ianya menekankan kemajuan yang dicapai oleh Jawatankuasa bersama yang diketuai oleh kumpulan-kumpulan kerja dalam sektor-sektor keutamaan seperti sekuriti makanan, bekalan produk perubatan, tenaga rendah karbon serta pasaran karbon, penangkapan dan penyimpanan karbon, kredit karbon dan ekonomi hijau. Mesyuarat berlangsung pada 15 September di Republik Singapura dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Nio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Dr. Tan Si Leng, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Bertanggungjawab bagi Tenaga dan Sains dan Teknologi, Kementerian Perdagangan dan Industri Republik Singapura. Dalam ucapannya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Nio bin Abdullah menegaskan kepentingan memperkukuh kerjasama antara dua buah negara dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing, terutamanya dalam menghadapi ketidaktentuan lanskap ekonomi global semasa. Yang Berhormat turut menyertakan platform seperti APEC, ASEAN dan perkongsian masa depan pelaburan dan perdagangan yang baru diwujudkan merupakan saluran penting bagi perbincangan berterusan mengenai isu-isu semasa yang memberi kesan kepada negara anggota, termasuk isu rantaian bekalan. Melalui kerjasama itu, dua buah negara berpeluang mengkaji kemajuan yang telah dicapai serta secara bersama menetapkan hala tuju baharu bagi pegawai kanan dalam memperkukuh kerjasama dua hala dan serantau. Pada mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Nio bin Abdullah dan Yang Berhormat Dr. Tan Si Leng menyambut baik kemajuan konsisten yang dicapai oleh kumpulan-kumpulan kerja dan menyuarakan sokongan padu untuk meluaskan kerjasama di luar skop MOU sedia ada yang tertumpu kepada sektor makanan dan tenaga. Antara bidang yang dikenal pasti sebagai potensi baru termasuklah pembangunan modal insan dan pelancongan. Kementerian Pertahanan mengadakan majlis ceramah khas sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi perhimpunan lelaki dan perhimpunan wanita. Majlis diadakan di dua tempat perasingan. Bagi perhimpunan lelaki, majlis diadakan di Bragas Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Pengisian majlis ceramah khas bertajuk Membentuk Keluarga Bahagia Permodalkan Sunnah. Allah memuji tindakan baginda. Sementara perhimpunan wanita diadakan di Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB, Perkemahan Tanah Jambu. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Membentuk Keluarga Bahagia Permodalkan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salam. Keluaran siri baharu keluarga Matawang Negara Brunei Darussalam bagi denominasi $1 Brunei, $5 Brunei, $10 Brunei, $100 Brunei dan $500 Brunei menandakan pencapaian signifikan dalam evolusi perkembangan Matawang Negara. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menjelaskan keluaran siri baharu itu akan diedarkan 6 bulan pertama tahun 2026. Pada sidang media pagi tadi, Pengarah Eksekutif Pengurusan Matawang BDCB menjelaskan siri baru itu menampilkan ciri-ciri keselamatan yang dinaik taraf. Dari segi reka bentuk, Matawang tersebut mengekalkan identiti warisan kebangsaan yang kukuh. Acara diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Pengiran Maslina binti Pengiran Haji Mahmud berkata, selaras dengan Perintah Matawang 2004, istilah ringgit digantikan dengan dolar Brunei pada semua denominasi bagi siri Matawang baharu.
BDCB juga memperkenalkan ciri domino untuk membantu orang kelainan upaya penglihatan menggunakan mata wang berkenaan. Peningkatan ini antara lainnya bertujuan untuk melindungi sekuriti dan integriti mata wang negara Brunei Darussalam dan memperkukuhkan perlindungan terhadap risiko pemalsuan mata wang. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen berterusan BDCB untuk memastikan keselamatan mata wang negara. Meskipun negara Brunei Darussalam giat bergerak ke arah ekonomi digital, BDCB memahami bahawa wang tunai masih memainkan peranan yang besar dan digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian. Negara Brunei Darussalam akan mengalami keadaan cuaca aktif bermula esok 23 hingga 26 September. Keadaan cuaca negara dipengaruhi taufan Ragasa secara tidak langsung yang dikesan sekitar 1,790 km jauh dari negara hari ini. Berikutan itu, hujan sekali-sekala lebat dan berpetir berserta angin kencang dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara dengan kelajuan angin sehingga 55 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Terdapat risiko berlakunya kejadian pokok tumbang dan atap terbang serta banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir. Orang ramai dinasihati untuk mengambil langkah-langkah awal dan sentiasa peka dengan amaran cuaca terkini untuk keselamatan semua. Sebagai usaha melengkapi pelajar dengan pengetahuan praktikal serta amalan terbaik global dalam inovasi digital dan teknologi kewangan, Universiti Brunei Darussalam UBD dan sebuah perbadanan pengurusan aset dari Amerika Syarikat Northern Trust menandatangani memorandum persefahaman MOU. Perjanjian tersebut menetapkan rangka kerja bagi UBD dan Northern Trust untuk bekerjasama dalam inisiatif penyelidikan dan pembangunan di beberapa bidang, antaranya aset digital, aplikasi kecerdasan buatan AI dan trend baharu pasaran kewangan. Majlis penandatanganannya diadakan pagi tadi di Dewan Chancellor UBD. Menandatangani bagi pihak UBD, Dr. Wardah Azimah Sumardi, Dekan Sekolah Perniagaan dan Akademi UBD dan Angelo Calvito, Ketua Northern Trust Asia Pasifik. Majlis disaksikan oleh Dayang Hajar Rashidah binti Haji Sabtu, Pengarah Urusan BDCB dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. MOU menjadi langkah penting dalam membangun kolaborasi penyelidikan dan inovasi. Sekolah Menengah Pinggiran Anak Puteri Hajah Master mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi pelajar tahun 10 Ekspres dan tahun 11. Majlis berlangsung petang tadi di sekolah berkenaan. ...136 pelajar menyertai Majlis Khatam Al-Quran ini. Majlis dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah beramai-ramai. Diikuti dengan bacaan khatam dimulakan dari Surah Ad-Duha hingga Surah An-Nas. Sebelas buah kumpulan menyertai pertandingan Dikir Syarafil Anam Dikir Brunei bagi jawatankuasa takbir masjid, jemaah dan kumpulan muslimah masjid-masjid daerah Tutong. Dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid daerah Tutong dengan kerjasama jawatankuasa takbir masjid Kampung Penanjung. Pertandingan diadakan di Masjid Kampung Penanjung daerah Tutong pagi tadi. Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung B dan kumpulan Muslimah Masjid Hasanabul Kia Pekan Tutong menjuarai kategori masing-masing. Pertandingan bertujuan memberikan galakan kepada ahli jawatankuasa Takmir Masjid, jemaah dan kumpulan Muslimah dalam meningkatkan kualiti bacaan serta menguasai lagu dikir.
Kepelbagaian hasil kreativiti tempatan dari daerah tempurung mendapat sambutan hangat orang ramai, sama ada dari dalam maupun luar negara. Pembukaan semula kedai kampung di Pekan Bangar membuka peluang ekonomi daerah berkenaan. Dengan beroperasinya semula kedai kampung, ia diharap dapat memberikan impak positif dari segi ekonomi dan sosial kepada penduduk setempat. Menyediakan 100 petak jualan cube, kedai tersebut terkenal dengan kepelbagaian jualan satu kampung satu produk, 1K 1P, selain memudahkan orang ramai untuk membeli pelbagai jenis kuih muih atau produk tempatan. Orang ramai disarankan supaya datang kemari untuk memilih, membeli dan sebagainya, kerana harga apa yang kita ini dapat di sini harganya ialah sederhana, berpatutan, dan jenis-jenis makanan pun produk-produk kebanyakannya produk-produk kampung daerah tempurung. Pemilihan awal musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan akan diadakan selama 3 hari bermula 21 hingga 23 Oktober di Masjid Setia Ali, Pekan Muara. Musabakah merupakan peringkat awal pemilihan qari dan qariah bagi melayakkan diri ke peringkat separuh akhir dikendalikan oleh Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama. Musabakah dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Setia Ali, Pekan Muara. Borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar ke Bahagian Imarah, Jabatan Hal Ehwal Masjid tidak lewat hari Isnin, 13 Oktober pukul 4 petang. Sebahagian jalan di Jalan Gadong ditutup sementara bermula esok 23 hingga 30 September. Penutupan disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan jejantas di Jalan Gadong berdekatan stesen minyak Gadong. Penutupan bermula pukul 10 malam hingga 5 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Pengguna jalan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Sementara sebahagian jalan di Jalan Tutong ditutup esok 23 September bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja pembinaan jejantas pejalan kaki di Jalan Tutong berdekatan Sekolah Rendah Orang Kaya Setia Bakti Kilanas. Manakala sepenuh jalan di Jejambat Utama Berakas akan ditutup bermula esok 23 dan 24 September bermula pukul 9 pagi. Penutupan disebabkan kerja-kerja penurapan aspal di Jalan Susur Keluar Hala Muara dan Jalan Susur Masuk Hala Lambak Kiri di Jejambat Utama Berakas. Para pengguna jalan dinasihati untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif. Sukan Borneo ke-6 dijadual berlangsung di Kuching, Sarawak pada 24 hingga 28 September. 36 ahli kontingen negara Brunei Darussalam berlepas ke Kuching, Sarawak bagi menyertai kejohanan tersebut. Hadir di Pangkalan Tentera Udara Rimba bagi mengucapkan selamat belayar Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diketuai oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah Belia dan Sukan selaku Chef de Mission. Pada edisi Sukan Borneo kali ini, negara akan menyertai 5 acara sukan iaitu akuatik renang, badminton, olahraga, bowling padang dan tarik tali. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah kejohanan golf senior amatur ASEAN ke-39 disertai 6 buah negara ASEAN iaitu Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura dan Thailand, dan tuan rumah negara Brunei Darussalam. Kejohanan membuka tirainya pagi tadi.
256 pemain golf senior amatur peringkat umur 55 tahun ke atas menyertai kejohanan yang dibagikan kepada dua format perlawanan. 128 pemain menyertai perlawanan dengan format Stableford Play di The Empire Golf and Country Club. Sementara itu, di Klub Golf Pantai Mentiri menyaksikan perlawanan bagi format Stroke Play. Kejohanan selama 3 hari dikendalikan oleh Persatuan Pemain Golf Senior Brunei Darussalam dengan kerjasama Konfederasi Persatuan Pemain Golf Senior ASEAN. Bola sepak Liga Super Brunei musim 2025-2026. Pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MSABDB kutip 3 mata penuh setelah menang bergaya ke atas Lun Bawang FC. Perlawanan berlangsung petang kemarin di Padang FABDA Brakas. Pasukan MSABDB berjersey hijau membuka tirai jaringan minit ke-19. Seminit sebelum rehat, MSABDB menambah satu lagi jaringan menjadikan kedudukan 2-0 pada separuh masa pertama. MSABDB terus menguasai permainan dan menambah gol ketiga pada minit ke-50. Selang 2 minit kemudian, gol keempat dijaringkan. MSABDB mengukuhkan kedudukannya apabila menjaringkan gol kelima pada minit ke-78.